Halusnya tepung gaplek. Ramai yang menanya apa tu tepung gaplek. Mengimbau kembali resepi orang-orang Jawa di era 50-an dan 40-an. Inilah dia tepung gaplek yang lembut. Daun pandan, daun pisang yang segar. Untuk paparan pada video kali ini, Pak Ndak nak mengimbau kembali resepi kuih tiwul ataupun ketiwul daripada tepung gaplek. Inilah antara ramuan-ramuan yang Pak Ndak akan tunjukkan pada video kali ini. Memang berbeza, tetapi kita imbau kembali resepi warisan yang dimakan oleh orang-orang Jawa, Malaysia dan Indonesia. Indah, kuih-kuih warisan ni perlu kita ketengahkan semula. Bahannya tak banyak selain pada daun pandan, daun pisang yang segar, garam sedikit juga dengan air rebusan pandan untuk mengharumkan lagi adonannya. Inilah dia penyediaan ramuan-ramuan yang kita kena sediakan awal dan berharga murah. Tetapi pada zaman waktu tu adalah zaman yang susah ataupun waktu zaman perang, dijadikan sebagai makanan yang mengenyangkan pengganti kepada nasi. Inilah dia kuih ketiwul yang Pak Ndak nak tunjukkan. Bahan-bahan ni kita boleh dapati di belakang rumah kita. Cuma cara dan tekniknya kena betul untuk jadikan satu sandapan untuk keluarga kita. Cara pertama, bila kita bukakan tepung ketiwul ni daripada bungkusan dia, memang harum bau dia. Kemudian kita rata-ratakan dan juga kita masukkan juga isi kelapa muda yang diparut. Isi kelapa muda ni kena yang betul-betul muda. Kita tak perlukan isi kelapa yang tua. Sebab kita perlukan dia punya hampas dia yang muda, yang berlemak dan juga berasa santan kelapa. Isi kelapa tu yang ini Pak Ndak gunakan dalam 8 biji sebab dia muda, jadi kita nakkan lemak dia dan juga berasa santan. Kita gaulkan ataupun kita aduk-adukkan dia, pastikan dia memang semua rata. Tepung-tepung yang berdebu tu semua dapat bergaul dengan isi kelapa muda tu. Jadi sukatan untuk tepung gaplek ni dalam setengah kilo untuk dalam 8 biji kelapa muda yang diparut. Kita masih lagi gaulkan dia ataupun kita adukkan dia biar mesra di antara 5 hingga 10 minit. Kemudian kita masukkan garam bukit. Yang ni Pak Ndak masukkan garam bukit dulu. Pastikan tidak terlalu masin dan juga kita mesrakan dia. Dan selepas tu masukkan air pandan yang direbus. Pak Ndak gunakan pandan wangi untuk mewangikan dia. Jadi kita masukkan juga ni apa tu? Garam bukit. Kita adukkan dia lagi biar dia mesra untuk dalam satu talam tu. Pak Ndak menggunakan talam orang-orang lama biar nampak macam autentik. Seronok sebab kita buat ni resepi era 40-an dan 50-an jadi kita berasa berada dalam dunia tu. Gunakan juga gula perang ataupun gula Melaka dan kita taburkan juga pada tepung yang dah ada isi kelapa tadi tu. Perlahan-lahan kita aduk-adukkan ataupun kita gaul-gaulkan biar dia mesra dan kita dapati tepung tu seolah-olah dia bergentil-gentil bersama dengan isi kelapa dan juga gula perang ataupun gula Melaka yang telah dihaluskan. Inilah dia adonan yang kena mengikut taktik ataupun teknik yang betul. Seorang sahabat Pak Ndak daripada Indonesia yang kami sentiasa berWhatsApp. Boleh gunakan juga gula Jawa kalau di Indonesia, tetapi di Malaysia gunakan gula Melaka ataupun gula perang. Kita masukkan lagi, tambahkan lagi perlahan-lahan air daun pandan wangi yang Pak Ndak dah rebuskan dan kita blend juga daun pandan tu, masukkan perlahan-lahan, kemudian kita aduk-adukkan dia lagi. Yang ni air daun pandan ni Pak Ndak menggunakan dalam 15 helai daun pandan untuk biar dia wangi,
harum dia dah keluar. Bila curahkan pada tepung tu, harum dia dah berbau. Tepung tu harum, bau pandan pun bangkit harum, dan juga dengan gula perang ataupun gula Melaka. Kita masih lagi adukkan dia dengan air, tetapi kena pandai untuk kita adukkan pada satu talam tu. Untuk nampakkan dia bergintil-gintil tetapi basah. Inilah cara dan teknik yang kita perlu harus tahu, iaitu orang-orang lama gunakan, membuatnya dengan penuh kesabaran. Teknik seterusnya memakan masa dalam 20 minit. Masih lagi kita aduk-adukkan dia ataupun kita gaul-gaulkan dia lagi untuk biar dia mesra. Tetapi kita boleh pegang untuk gentilan tu biar bersama dengan ampas kelapa dan juga air daun pandan dan juga dengan gula perang ataupun gula Jawa. Kita masih lagi aduk-adukkan ataupun kita masih gaul lagi untuk dapatkan satu talam tepung biar dia mesra. Kalau di Malaysia dia panggil mesra, iaitu biar semua ada gentil-gentil isi kelapa dan juga dengan gula perang ataupun gula Jawa. Setelah kita dapati tepung gaplek yang dalam talam tadi tu yang betul-betul dah diaduk dan juga dah digaulkan sama rata, kita perapkan dia lagi di dalam 10 minit dan kita dapat tengok tepung tu seperti basah-basah. Inilah dia tepung gaplek daripada ubi yang dihaluskan. Inilah dia makanan orang-orang Jawa dahulu yang Pak Ndak hidupkan semula dalam video ini. Kepada sahabat Pak Ndak daripada Kota Kinabalu, Sabah, Puan Badaria Basar, begitu juga dengan Puan Siti Fatimah di Melaka yang memberi tunjuk ajar bagaimana untuk adunan gaplek dan bahan-bahan yang untuk dijadikan kuih tiwul. Begitu juga dengan sahabat saya daripada Segamat, Encik Isa Mat Dasim, yang menghantar kepada saya tepung gaplek ini semata-mata untuk pembikinan video ini. Terima kasih kepada mereka untuk kita sama-sama mengenengahkan kepada generasi baru, iaitu tepung gaplek untuk kuih tiwul. Tepung ubi yang telah dikeringkan yang dinamakan tepung gaplek untuk dibuat kuih tiwul. Makanan orang-orang lama Jawa yang menjadi satu warisan kepada orang-orang Jawa di Malaysia, begitu juga orang-orang Jawa di Indonesia. Mengenyangkan, sedap untuk sarapan pagi, untuk makan tengah hari dan juga untuk bekalan di waktu sekolah. Kenangan Pak Ndak ni pernah rasa masa zaman sekolah. Berapa lama dah Pak Ndak tinggalkan sekolah. Inilah dia kuih ketiwul daripada tepung gaplek. Tepung gaplek yang kita perapkan tadi selama 10 minit, kita kukuskan dia. Ini adalah proses yang terakhir. Kita masukkan ke dalam loyang tetapi beralaskan daun pisang. Bau dia yang kita perap tadi tu cukup harum. Bangkit bau santan, bangkit bau pandan. Kita masak hingga 40 hingga 55 minit. Kita kukuskan dia biar dia cukup-cukup masak. Cukup 55 minit. Adunan tadi dah mula masak. Kalau kita perhatikan tepung yang bergitir-gitir tadi tu dah mula mesra dan juga berubah warna kepada warna coklat-coklat ikut kepada warna perangnya gula perang tadi. Alaskan daun pisang ke dalam piring untuk kita pindahkan daripada kukus. Kemudian kita letakkan isi kelapa muda tu sebagai penghias dan juga pelengkap kepada kuih ketiwul. Memang harum, sedap bau, lemak-lemak dan kita rasa seperti tak sabar untuk kita merasai kuih era 40-an dan 50-an ini. Terima kasih kepada 3 sahabat Pak Ndak yang disebut tadi memberi sokongan dan juga memberi kerjasama dalam proses membuat video ini untuk generasi baru mengenali kuih ketiwul ini. Dikukus selama 40 hingga 55 minit. Inilah dia yang dah siap. Kemudian kita taburkan dia dengan kelapa muda yang diparut. Memang enak, memang harum baunya. Terutama sekali kita alaskan dia dengan daun pisang. Inilah dia makanan warisan era 40-an dan 50-an di Indonesia dan juga di Malaysia.
kuih ketiwul daripada tepung gaplek. Bersama Pak Nak, pencetus guna herba. Kenyang hingga ke petang. Imbau kembali cara makan kuih ketiwul di atas daun pisang yang telah dilayur. Memang tertib. Kita bulatkan dia, kemudian kita cicah dengan isi kelapa tadi sebelum kita suap ke mulut dan kita baca doa lah makan. Begitu juga kita dapat rasakan satu kuih lama warisan Jawa yang kita nikmati pada sekarang ini, mengimbau kembali zaman 40-an dan 50-an. Itu zaman yang susah. Begitu juga kita boleh bungkuskan dia dengan daun pisang yang harum dan kuih ni tahan untuk disimpan dan dikukus semula. Inilah dia istimewanya kuih ketiwul.